Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatul Islam wa hiya tahiyatu min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. نشكر الله كثيرا لأننا حتى هذا الآن في صحة جيدة والحمد لله عندنا نعمة من نعم الله. شكرا جزيلا ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة الصحة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين إن شاء الله تعالى. Yang dikasihi semua sahabat-sahabat fillah, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana sehingga saat ini kita masih diberikan nikmat Islam. Dengan nikmat Islam itulah kita dapat merasai kemanisan nikmat iman, dan dengan nikmat iman itulah Alhamdulillah kita dapat merasai nikmat ketenangan, nikmat kesabaran, nikmat cinta kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat ibadat, dan dengan nikmat-nikmat itulah terlahirnya sifat-sifat terpuji insya-Allah yang ada dalam diri kita, iaitu nikmat syukur, nikmat redha, nikmat tawakal dan segala bagai nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara salah satu nikmat yang perlu kita jangan lupakan ialah nikmat kita diberi peluang untuk mengenali bahasa Allah, iaitu bahasa Arab. Apa yang mak nak sampaikan di sini bahawa sepanjang mak berada dalam dunia Arabik ni, mencintai bahasa Arab adalah satu benda yang amat sukar untuk kita terapkan dalam hati kita. Hatakan mak sendiri yang dah jadi guru bahasa Arab sekian lama pun dalam diri ni, kalau kita dah Allah Ta'ala berikan sedikit daripada nikmat itu, ilmu bahasa Arab ni, ke mana kita nak terapkan ilmu tersebut. Bukan sekadar kita ni hanya pandai bahasa Arab, boleh bercakap bahasa Arab, memahami grammar bahasa Arab, baca buku bahasa Arab, menyebarkan ilmu bahasa Arab. Itu tak penting sayang semua. Sesungguhnya ilmu bahasa Arab ini yang kita perlu ialah bagaimana kita nak menjadikan ilmu bahasa Arab ni boleh bawa kita kepada Allah, boleh bawa sahabat-sahabat kita kepada Allah, boleh bawa tim kita kepada Allah, boleh dekatkan diri kita dengan Allah. Apa pun yang kita buat dalam hidup kita ni, kita nak bawa semuanya tu, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ramai orang yang mendalami ilmu bahasa Arab, hebat berbahasa Arab, hatakan orang Arab sendiri, tapi tak solat, tapi tak baca Quran, dan mereka tak merasakan bahasa Arab tu satu nikmat. Sahabat-sahabat yang dikasihi fillah, sepanjang mak menemui orang-orang yang ingin belajar bahasa Arab bersama mak amat kagum. Walaupun mereka ada sedikit ilmu bahasa Arab, tetapi mereka menggunakannya dalam ibadat mereka, dalam solat mereka, dan mereka amat terkesima bila mereka mampu memahami sebahagian kecil daripada ayat-ayat Al-Quran, sebahagian kecil daripada bacaan-bacaan dalam solat. Sahabat semua, dalam YouTube channel Mak Arabic Kelantan ni, Mak cuba nak tarik diri Mak dan sahabat-sahabat semua supaya bila kita diberi peluang dan kita kena cari peluang untuk mendalami bahasa Arab, kita nak kaji satu khazanah penting yang Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan kepada kita, yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasul kita yang menjadi peninggalan dan pusaka Rasulullah SAW, iaitu mukjizatnya ialah Al-Quran. Dan kita nak mendalami satu pintu yang akan bawa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu solat. Itulah benda penting yang kita nak bimbing, yang mak cuba nak bimbing sekarang ni. Macam mana kita nak cinta kita kepada bahasa Arab itu boleh bawa kita terjun ke satu dunia yang amat indah,
ke satu alam yang sangat berharga, iaitu munajat kita dengan Allah. Sesungguhnya macam yang Mok selalu sebut, kita nak jadi orang yang hebat di alam cyber, nak tahu dunia cyber, tapi kita tak pandai bahasa Inggeris. Macam Mok lah, ya, Mok tak pandai bahasa Inggeris. Sikit-sikit boleh lah, tapi banyak benda yang Mok tak reti. Makna kalau nak dunia sekarang, semua benda nak telefon, nak iPhone, nak memerlukan laptop, tablet, dan bahan-bahan di alam maya sekarang ni memerlukan kita mendalami bahasa Inggeris. Kenapa ramai orang-orang yang seumur dengan Mok tak boleh terjun dalam dunia baru ni? Kerana kelemahan mereka dalam bahasa Inggeris. Jadi begitulah yang kita nak cari sekarang ni, yang Mok cuba nak tekankan di sini ialah kita nak pergi ke satu marhala. Salah satu kunci untuk kita pergi kepada Allah ialah dengan mendalami dan mendekatkan diri kita, menerjunkan diri kita dalam bahasa Arab. Ya Allah, Mak ambil satu benda yang paling simple ketika kita takbiratul ihram. Di situ kita guna kalimah Allahu Akbar. Kalimah asalnya adalah kabir, besar. Kata nama iaitu besar. Bila kita sebut akbar, maknanya terbesar. Sewaktu kita mengatakan ataupun kita mula-mula menadahkan tangan, mengangkat tangan kita ketika kita bertakbir, yang Mok nak sentuh kat sini hanya kalimah. Bukan angkat tangannya, bukan macam mana hati kita nak besarkan Allah dengan hati kita, cuma nak faham apa yang ada di sebalik Allahu Akbar. Allahu Akbar, akbar bermakna terbesar. Bila kita kata terbesar, tak ada benda dah yang lebih besar melainkan Allah. Masa kita kata ajmal, tercantik, tak ada dah orang lain yang lebih cantik melainkan yang kita nak sebutkan selepas kalimah tersebut. Jadi Allah adalah satu zat yang tidak ada zat yang lebih besar di atas dunia ini melainkan zat Allah. Okey, kita faham. Itu satu step. Kita nak faham tak ada kuasa yang lebih besar melainkan kuasa Allah. Macam mana pula kita nak tahu zat itu, dan macam mana pula kita nak kata kalimah Allah tadi itu satu zat terbesar, bermakna kita kena rasa diri kita hina. Kita kena rasa diri kita kerdil. Apa pun yang kita ada, apa pun yang kita perolehi, kita ni kerdil. Innallaha faqirun. Kita ni fuqara. Kita antara fakir. Dan macam mana kita nak rasa kita lah yang paling hina kat atas dunia ni. Kita lah yang paling jahat kat atas dunia ni. Kita lah yang paling bodoh kat atas dunia ni. Kita yang paling lemah kat atas dunia ni. Sebab kalau Allah tarik satu je wayar daripada tubuh kita ni, maka kosonglah kita. Bermakna kita nak letak kita di depan Allah ni, aku mampu beribadat, aku mampu belajar, aku mampu jadi apa sekalipun, itu engkau yang nakkan aku jadi macam tu. Tapi bila-bila masa saja, ya Allah, kau boleh tarik aku. Maknanya kuasa yang kita rasa yang ada pada kita ni, Mok boleh bercakap, Mok boleh berhadapan dengan you all semua, bukan kerana apa? Kerana kekuatan yang Allah bagikan dalam diri Mok. Kau kena bercakap, Mahfuzah. Maka aku akan berikan kau mulut, aku akan berikan kau idea, aku akan berikan kau kekuatan. Ya, kita tengok Dr. Muhayya, dia boleh berbicara dengan orang, dia ada ilmu dia pasal kedoktoran, dan dia ada kehebatan dia dalam bercakap, dia ada wajah dia yang manis, dia ada kata-kata dia yang pitah. Tapi dari mana semua tu? Bermakna semuanya tu dari Allah. So siapa kita ni? Sehebat mana pun kita, kalau Allah kata engkau ahli neraka, maka neraka lah engkau. Sejahat mana pun kau, kalau Allah kata engkau ahli syurga, maka ahli syurga lah engkau. Kita ni siapa? Kita adalah hamba yang bila-bila masa sahaja Allah boleh letak kita di mana-mana situasi yang dia nak. Bermakna ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maka seluruh diri kita berada di hadapan satu zat yang sangat hebat, yang dekat dengan kita, tapi kita tak nampak. Ibarat kita nak tengok bulu mata kita, kita tak boleh tengok, tapi dia ada dekat dengan kita. Dia ada dekat dengan diri kita, tapi kita tak boleh nak tengok dia. Ada tak bulu mata kita? Ada. Kita nak tengok dia, tak boleh. Kita jenguk ke atas, kita tak nampak. So sahabat-sahabat semua filah, biarlah ada dalam diri kita rasa bahawa, ya Allah, aku wajib belajar bahasa Arab. Ya Allah,
adalah satu kefarduan. Aku hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Bila kita nak dalami bahasa ini? Bila? Apa lagi alasan yang kita nak kata? Kalau kita tak pandai bahasa Arab, kita belajar. Kalau kita tak faham komputer, kita belajar. Tapi kenapa bahasa Arab kita perlekehkan? Kenapa kita tangguh dan tangguh dan tangguh? Bermakna kita kena sudah maju ke depan. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Ila liqa.